نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني اشرح به صدري واستعمل به جسدي وحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله kita rafa'kan kesyukuran rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita malam ni bertemu lagi setelah lama kita cuti. Ya. Alhamdulillah masih lagi ada jodoh dipertemukan kita. InsyaAllah pertemuan kali ni kita habiskan, khatamkan kitab kita ni. Sayangnya sikit lagi ni. Alhamdulillah dapat kita salat maghrib berjemaah. Dapat kita sementara menunggu maghrib ke yang isyak, dapat kita sambung pengajian kita. Ikut catatan saya ni, kita perlu undur balik sedikit kerana secara online, ya kan? Kita buat yang kali terakhir tu secara online. Jadi bila online ni ada yang tak dengar, muka surat tak jumpa dah muka surat. Alhamdulillah, kebanyakan tempat kitab dah hilang. Kat sini ada juga kitab tak hilang. Tak hilang kitab, simpan kat masjid tak hilang. Saya dah hilang tandaannya. Tapi kalau yang Rumi ni, saya ingat yang online, yang kita buat secara online bulan 9. Bulan 9 tu 66. Kalau kitab ni lah. Warna apa? Kitab warna apa? Sama? Lain? Yang ni 66. Yang tu? 66 juga? Oh, sama. Kelebihan sembahyang berjemaah tu. Oh. Kita ulang sikit itu. Kita undur untuk ambil momentum kita balik. Kita undur sikit. Sedangkan kita dah masuk ni ketika online. Muka surat 21 Jawi eh? Tak jumpa cari yang Jawi ni. 20. Siapa jumpa Jawi ke tak ada orang pakai Jawi? Oh, tak ada pakai Jawi, tak payah. Kalau siapa pakai Jawi tolong cari. Saya tak jumpa cari. Penanda dah hilang, tercabut. Penanda dah tercabut ni. Lama sangat cuti 2 bulan dah. Berapa bulan? Yang online tu lah, sejak online tu tercabut dah. Tak tahu ke mana-mana. Biarlah, kita buka muka surat yang Rumi je lah. Kelebihan sembahyang berjemaah. Kelebihan sembahyang berjemaah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang, dan demikian lagi setengah daripada orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan baginya sembahyang tu, ia mengekalkan dan menyungguhkan atas mengerjakan dia dengan berjemaah. Untuk setelah lama bercuti, untuk kali pertama ni saya akan baca laju-laju aja. Kita tak syarah macam biasa, macam tahun lepas. Kerana 16 perkara ni telah kita bincang secara online. Jadi kalau saya ulang balik perkara yang sama je. Jadi saya baca laju-laju, agak laju, sedikit-sedikit je syarahan.
Jadi kalau kata ada yang tak berapa nak faham, boleh tanya ataupun boleh tengok rakaman lepas. Sebab saya sempat cari tadi sebelum datang tadi, memang ada rakaman tu lagi. Ada 2 rakaman online kita buat. Ajuan minta buat online hari tu. Bulan 9 hari tu. Jadi saya akan baca agak laju sikit lah. Tak apa ustaz baca laju pula ni. Biasa syarah panjang. Sebab kita dah syarah sebelum ni. Ini nak ambil momentum balik je. Nak undur balik, nak masuk gear balik. Dan demikian lagi setengah daripada memelihara sembahyang. Memeliharakan sembahyang. Yang kita perlu bukan solat saja, memelihara sembahyang dan mendirikan baginya. Mendirikan sembahyang. Sekadar lakukan sembahyang yang dipanggil sembahyang adat, siapa-siapa boleh buat. Sembahyang automatik. Sembahyang takbir, lepas tu rukuk, i'tidal, sujud automatik, tahu-tahu dah habis sembahyang. Sembahyang automatik ni kerana kita terlalu kerap buat sehingga kan secara automatik. Macam kita naik kereta, macam kita jalan kaki kan, mana kita ada niat nak melangkah satu langkah demi satu langkah? Tak ada. Kita keluar, tahu-tahu kaki tu berjalan. Kalau bawa kereta, masuk gear sendiri 1, 2, 3, 4, 5, tiba-tiba bumper turun gear sikit, automatik. Gear tu manual pun kita tu automatik buat. Apatah lagi kalau kereta tu automatik. Lagilah automatik. Jadi sebab apa jadi gitu? Sebab kita selalu buat. Jadi kalau begitu juga dengan sembahyang, kita selalu buat, dia akan jadi automatik. Rukuk, i'tidal automatik. Sembahyang ini tak ada kualiti, dia tidak nama memelihara sembahyang. Memelihara dan mendirikan sembahyang adalah mereka yang sentiasa sedar nak buat apa. Takbiratul ihram, sedar nak baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, sedar nak baca surah. Lepas baca surah, tahu lepas ni nak rukuk, lepas ni nak i'tidal. Bukan dia buat macam angin lalu. Tidak. Kena sedar. Kena memelihara sembahyang dengan maksud sedar setiap gerakan sembahyang. Sedar tu maksud nak buat lepas ni, nak buat ni, nak buat ni. Macam mula-mula belajar kereta dulu, dah dapat lesen. Taklah, sebelum dapat lesen, tengah duk belajar tu. Macam tu sepatut kita sembahyang sampai mati. Macam mana masa mula-mula belajar, ada cikgu kat sebelah. Kan masa kita nak masuk gear tu kan kita kena tekan kelas dulu. Tekan kelas. Ini yang manual ni kan. Tekan kelas, masuk gear. Lepas tu dah bunyi kuat ni, kena masuk gear 2 dah ni. Kena tekan kelas dulu ni. Otak kita fikir, tekan kelas, masuk gear 2. Itu sembahyang kita sepatutnya daripada dulu sampai sekarang. Tapi kalaulah kita sentiasa sembahyang banyak kali tanpa kita memerhatikan setiap gerakan, kita akan jadi sembahyang auto. Sembahyang auto ni tak dapat khusyuk. Takkan dapat khusyuk sembahyang automatik. Tanpa yang biasanya 3-4 ni semuanya sembahyang auto. Kalau manual, dia tahu ni 2-1, ni rakaat kedua, ni rakaat ketiga, ni rakaat keempat. Macam tu juga wuduk dan sebagainya. Semua macam tu, samalah begitu. Jadi itu maksud memelihara sembahyang dan mendirikannya. Okey? Saya bahas sikit aja. Yang pertama dia kata kerana bahawasanya yang pertama ini kita membincangkan tentang solat berjemaah. Kerana itu dia kata ia mengekalkan dan menyungguhkan atas mengerjakan dia dengan berjemaah. Bersungguh-sungguh nak solat jemaah. Bukan sekadar ada waktu terluang solat jemaah, tidak. Bersungguh-sungguh dengan maksud hujan lagi. Kalau terpaksa tukar pakai baju hujan, pakai baju hujan. Kalau kena pakai baju lain, nanti masuk toilet tukar baju jubah, tukar. Itu maksud menyungguh atas mengerjakan dia dengan berjemaah, solat jemaah. Bukan sekadar boleh ni, tak ada hal ni, tak ada masalah ni, maka barulah solat jemaah. Tidak, menyungguh. Tengok dia kata, yang pertama kerana bahawasanya orang yang sembahyang berjemaah itu lebih atas sembahyang seorang diri munfarid dengan 27 darjat, seperti barang yang datang pada hadis salatul jami'atu afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Nabi sabda, sesiapa yang solat berjemaah, maka solat berjemaah itu lebih baik daripada solat seorang diri, lebih 27 ganda ganjaran. Itu ganjaran orang solat berjemaah. Cuma dah sebut banyak kali, nilainya berbeza. Walaupun 27, nilai yang mereka dapat takbiratul ihram dengan imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar 27. Imam Allahu Akbar, makmum tengah masuk kaki. Kemudian imam baca surah, makmum masuk 27. Imam Allahu Akbar, makmum baru parking kereta. Imam Allahu Akbar rukuk, makmum
Cepat-cepat masuk, Allahu Akbar, terus rukuk. Dapat rakaat kan? Dapat rakaat 27. Imam rakaat yang ketiga, makmum baru sampai. Dapat satu rakaat, masbuk tambah 2 lagi, 27. Imam tayyat akhir, makmum baru sampai. Allahu Akbar, sempat takbir, terus duduk. Imam bagi salam, tambah 3 kalau solat maghrib, 27. Semua dapat 27. Tapi 27 yang berbeza. Banyak kali dah sebut 27 yang berbeza macam mana? Yang takbiratul ula dengan imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, dapat 27. Tapi 27 nilai darjatnya tinggi. Kalau umpama kita letak apa not duit ni pound sterling, mahal. Tapi kalau imam tahiyat akhir dah, dia Allahu Akbar, terus duduk, tambah 3 rakaat masbuk, 27 juga, 27 rupiah. Tapi 27 juga. Itu perumpamaannya 27 tu. Dan kita dah bincang sebelum ni sebenarnya pun. Maka orang yang memudahkan dengan laba. Laba tu keuntungan. Ini dibangsakan laba pada agama dan ukhrawi. Padahal tiada payah pada menghasilkan dia. Dia kata solat berjemaah ni tak susah pun. Tak payah pun. Tapi orang tak buat kerana dia kata memudahkan dengan laba. Laba tu keuntungan. Maksudnya untung pun tak nak juga. Alah, sunat je pun. Untung banyak, pahala banyak. Alah, sunat je pun. Tu. Orang macam ni, dia kata, padahal tiada payah menghasilkan dia. Tak susah pun. Bukannya susah. Dan tiada penat mencapaikan dia. Tak penat pun. Tak susah pun. Solat berjemaah. Sama je. Solat seorang dengan solat jemaah, sama. Dari segi kepenatan tu sama aja, cuma lebih sikit nak kena datang masjid. Maka adalah orang itu orang yang memudahkan agamanya dan orang yang tiada menghiraukan dia. Memudahkan, dia buat mudah-mudah. Dia buat mudah-mudah agama dia. Malah Nabi SAW pernah satu ketika didatangi seorang buta. Seorang buta ni datang. Seorang buta ni kata, aku buta, kadang-kadang ada orang bawa aku untuk pergi solat jemaah, kadang-kadang tak ada orang bawa untuk pergi solat jemaah. Nabi tanya, kalau orang tak bawa, boleh pergi tapi merabalah sikit. Boleh pergi tapi meraba sikit. Tapi kalau orang bawa, cepatlah pergi. Maka boleh tak, kata orang buta tadi, aku nak uzur, nak, kalau boleh, jadi uzur untuk aku untuk tak pergi solat jemaah. Boleh tak gitu? Boleh tak gitu? Maka Nabi kata, kalau kau dah sakit dah uzur macam ni, tak apalah, diuzurlah bagi kamu. Sekejap, 2-3 langkah dia pergi, Nabi panggil dia, kejap. Nabi tanya, ada tak dengar azan? Azan dekat masjid tu ada dengar? Ada dengar. Bila ada dengar, mana tak jauh sangatlah daripada rumahnya. Bila ada dengar, Nabi kata, kalau gitu, penuhilah seruan itu, penuhilah panggilan itu. Hendaklah kamu penuhi panggilan itu. Orang buta pun Nabi suruh penuhi, tapi bukan wajiblah, sunat muakkad ataupun fardu kifayah. Jadi kita ni yang tak buta ni macam mana? Yang kedua, dan lagi kerana kata setengah ulama ia fardu kifayah. Sebagian ulama, Imam Nawawi kata fardu kifayah, tuntutan fardu kifayah pada solat fardu untuk lelaki, merdeka, bukan hamba, mukim, bukan musafir, mukallaf, akil baligh, dan ada pakaian. Ada 6 perkara. Jadi kalau kita ni seorang lelaki, merdeka, kita bukan hamba, kita bermukim, kita bukan musafir, kita mukallaf, akil dan baligh, dan ada pakaian, maka kata Imam Nawawi fardu kifayah. Dengan maksud, jika satu kawasan qaryah tu tak ada orang buat solat jemaah, seorang pun tak ada, maka berdosa semua orang. Tapi ada sebahagian yang buat, maka yang lain tu terlepas. Kata Imam Rafi'i, sunat muakkadah, sunat muakkad. Kalau sunat muakkad di kawasan tu langsung tak ada solat berjemaah, maka tak berdosa semua. Jadi kata ni, nombor 2 ni kata setengah ulama, iaitu Imam Nawawi. Topik dia Imam Nawawi, iaitu fardu kifayah. Yang mana Imam Nawawi kata solat syiddatul khauf. Kita pernah bincang benda ni 2 tahun lepas tu. Solat syiddatul khauf ni solat dalam keadaan ketakutan kerana peperangan. Perang ada ni, peluru semua ni, perang ni, tiba-tiba nak sembahyang, masuk waktu, maka wajib sembahyang. Sembahyang dalam peperangan, dia panggil syiddatul khauf, sembahyang dalam peperangan. Maka sahabat tanya, kita nak sembahyang macam mana? Nabi kata, ada tuntutan untuk solat berjemaah. Ada juga, tapi tuntutan tadi lah, sama ada fardu kifayah ataupun sunat muakkadah. Tapi tuntutan untuk solat jemaah tetap ada dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan perang pun ada tuntutan untuk solat berjemaah, kalau tak perang, kita berperang dengan nafsu kita je. Kita berperang dengan TV, berperang dengan makan, tu je kita peperangan kita. Tu pun tak boleh nak pergi juga solat jemaah.
Sedangkan jika peluru panah waktu tu pun ada tuntutan solat berjemaah. Rasa pernah buat kat sini ya? Yang kita pernah buat demo kot. Seorang rukuk, seorang pegang senapang. Saya ingat pernah ada kita bincang sebelum ni. Kemudian saf yang ketiga, saf yang kedua berdiri tak boleh, imam rukuk, sujud, saf yang pertama ikut. Bila imam bangun rakaat kedua, saf yang kedua rukuk, sebagainya. Ada 5-6 kaifiat cara untuk syiddatul khauf, sembahyang dalam peperangan. Dalam peperangan pun ada kaedah untuk sembahyang jemaah. Ini kan pula dalam keadaan tak ada peperangan, maka kata Imam Nawawi, sebab tu dia fardu kifayah, bukan sunat muakkadah. Dan satu lagi masalah juga, kalau kita ambil Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi iaitu fardu kifayah. Di sini saya tak tahu, tapi di kawasan-kawasan bandar dia ada macam apartment ke, bawah tu ada surau. Sini pun ada juga. Surau dia tak hidup Zuhur Asar. Surau dia hidup subuh tu kadang-kadang, maghrib isyak memang hidup, ada orang. Tapi Zuhur Asar tak hidup. Disebut di sini, jika fardu kifayah berdosa satu blok. Yang mana berdosa ni? Lelaki, merdeka, bukan hamba, bermukim, bukan musafir, mukallaf, akil balik, dan ada pakaian. Orang tu semua berdosa satu blok. Sebab tak hidup surau kat bawah tu, jika ikut pendapat Imam Nawawi. Sebab Imam Nawawi kata fardu kifayah kan. Kalau sebahagian buat, yang lain tak payah. Tapi kalau semua tak buat, kan semua berdosa. Kalau kita duduk kat tempat tu ikut pendapat Imam Nawawi, berdosa lah semua satu blok. Yang perempuan tak masuk lah, kanak-kanak tak masuk lah. Tapi mujurlah ada khilaf pendapat Imam Rafi'i sunat muakkad. Kalau tidak berdosa habis. Anak-anak kita lah, kita keluar kerja, anak-anak. Itu nombor 2. Nombor 3, bukan, belum lagi, diperang akan orang meninggalkan dia. Sesiapa yang meninggalkan solat berjemaah diperang. Kita dah cerita juga sebelum ni, Nabi SAW pernah Abu Hurairah pernah cerita dekat Nabi, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan fayusalliya bin nasi thumma antaliqa ma'i rijalin ma'ahum khuzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar. Nabi pernah kata kat Abu Hurairah, Nabi kata, aku teringin sekali pada kali ni aku tak nak jadi imam, kata Nabi. Aku nak minta seorang ni pergi jadi imam. Aku tak nak sembahyang lagi. Waktu tu waktu subuh. Dan aku setelah sembahyang, aku nak bawa kayu api, aku nak pergi tengok rumah-rumah yang bercahaya. Tengok ada lelaki, aku nak bakar rumah tu. Itu maksud dia kat sini. Diperang akan orang meninggalkan dia. Diperang akan orang yang meninggalkan solat berjemaah tadi. Maksud diperang tadi tu, jika di satu kawasan tu tak ada langsung solat berjemaah, maka pemerintah wajib ambil tindakan. Itu maksud diperang, bukan dibunuh. Diperangi tu diambil tindakan. Bahasa dulu kan, diambil tindakan. Iaitu kalaulah tak ambil tindakan, maka pemerintah dosa. Sebab tak ada solat jemaah di qaryah itu, dia kena ambil tindakan. Dia mesti perang. Sebab Nabi nak bakar, tapi Nabi tak bakar. Nak je bakar. Kerana tu kata ulama jadi khilaf. Kalau Nabi bakar sungguh jadi fardu ain. Tak semayang berjemaah, bukan Jumaat jemaah. Tak semayang berjemaah dosa. Macam tak semayang Jumaat. Kalau Nabi pergi bakar sungguh, Nabi kata aku teringin nak bakar, tapi Nabi tak bakar. Sekarang itulah sebagian ulama kata fardu kifayah. Sebab Nabi nak bakar bukan benda kecil, benda besar. Nabi nak bakar rumah orang tu. Tapi Imam Rafi'i kata tidak, sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Sebab tu Nabi tak bakar. Tapi beza je dua-duanya. Kalaulah tak ada satu tempat, tak ada langsung solat berjemaah, semua berdosa mengikut pendapat Imam Nawawi. Sebab Nabi nak bakar. Itulah kadang-kadang saya sebut apa, kita kata sayang Nabi, cinta Nabi, tapi Nabi nak bakar rumah kita. Nak bakar. Nabi tak bakar, tapi Nabi nak bakar rumah kita. Sebab apa nak bakar? Sebab kita tak solat jemaah. Nampak macam kecil je, tapi macam mana pun itulah. Yang ketiga, dan lagi pula kerana memeliharakan mazhab yang mengatakan orang yang jiran masjid tiada harus sembahyang melainkan dalam masjid. Ni mazhab lain pula. Mazhab apa ni? Mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Dia tak tulis itu mazhab, kata memelihara mazhab yang mengatakan, iaitu mazhab Hanafi dan Hanbali mengatakan fardu ain. Maksudnya siapa yang dengar azan tak datang solat jemaah dosa.
Fardu ain ni berdosa. Tapi sembahyangnya sah. Sebab tiada harus sembahyang melainkan dalam masjid. Dengar je azan, siapa sembahyang kat rumah, tolaklah orang sakit, perempuan, tolaklah yang tu. Cerita lelaki tadi ni. Kanak-kanak, tolak yang tu. Okay. Jadi mazhab Hanafi dan Hanbali, jiran masjid, maksud jiran masjid azan dia dengar kat rumah, dia tak datang berdosa, tapi sembahyang dia sah. Dia sembahyang seorang berdosa, fardu ain. Malah ada pendapat mengatakan tak sah, dengan maksud sembahyang kat rumah tak sah, tapi pendapat dhaif. Pendapat dhaif. Pendapat mazhab Syafi'i macam tadi, sebahagian dah buat, yang lain terlepas. Ada yang kata sunat muakkad. Pendapat yang keras sikit mazhab Hanafi Hanbali, fardu ain. Siapa dengar azan, dengar azan di masjid lah, bukan dengar azan di TV, dengar azan di masjid. Siapa tak datang, dengar azan tak datang, berdosa, tapi sembahyang sah. Lagi keras, fardu ain dan tak sah. Siapa sembahyang kat rumah tak sah. Sebaik kita mazhab Syafi'i yang paling ringan sekali. Yang keempat, kata setengah ulama, membandingkan sembahyang jemaah itu seperti air yang banyak, tiada menajiskan dia kedatangan najis, melainkan berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Kita dah tahu air masuk najis, air yang banyak masuk najis. Air itu jadi mutanajis ataupun tidak bergantung air itu banyak mana, dan bergantung berubah atau tidak. Jika air itu banyak, dengan masuk 2 kullah pun kita dah bahas sebelum ni, siap ukuran bulat 3 segi lah. Kalau ada dobik tu ada lah kat belakang, semua kita dah bahas sebelum ni. Jadi kalau air tu 2 kullah ke atas masuk najis, tai cicak ke, tai tikus ke, masuk bangkai ke, malah masuk mughallazah sekali pun, masuk aja, tengok air banyak mana. Air lebih 2 kullah, okey, adakah dia mutlak? Belum tahu lagi. Berubah tak? Tu kata tu. Melainkan berubah rasanya, warnanya atau baunya. Jadi tak berubah rasa, warna, bau. Tak berubah tiga-tiga. Kekal mutlak walaupun masuk tai. Walaupun masuk air kencing, tapi tolak tepi ya. Tai tu buang lah, tapi air tu kekal mutlak. Kecuali air tu berubah. Dia kata kat sini, sembahyang berjemaah tu macam air yang banyak. Tidak menajiskan najis yang datang. Jika najis tidak mengubah. Jadi masuk kat sini, sembahyang jemaah ni macam seorang sembahyang, dia tak khusyuk, dia berangan. Tapi berapa orang ada sembahyang? 50 orang sembahyang. 50 orang tu ada yang khusyuk, ramai yang khusyuk. Dia seorang je berangan daripada A to Z, sampai salam dia berangan. Tetap juga tidak menajiskan solat jemaah tu. Dengan maksud dia dapat pahala penuh juga. Walaupun dia tak khusyuk langsung, dia dapat pahala penuh. Sedangkan tak khusyuk, makin jatuh kualiti sembahyang kita. Dengan dia sebab solat berjemaah, maka dia seumpama air yang banyak. Dia tu sebagai najis lah yang sembahyang. Ataupun mungkin dia tak mengaji sangat, tak belajar sangat cara-cara sembahyang. Sembahyang masih lagi sah. Mungkin sujud dia kerekok ke, terni sangat ke, tapi masih lagi sah. Maka dia dapat barakah penuh juga, macam orang yang sembahyang, orang mengaji punya sembahyang, orang belajar punya sembahyang. Kenapa pula? Sebab dia tu tak menajiskan solat berjemaah tu. Dengan maksud semua dapat sama rata. Bukan sama rata, semua dapat yang sama. Dalam solat berjemaah tu siapa paling tinggi pahala? Kata dia ni dapat paling tinggi pahala dengan khusyuknya, dengan mantapnya dia punya rukun qaulinya, dengan gerakan-gerakan sembahyangnya terbaik, dengan khusyuknya, dengan faham makna dan sebagainya, cukup. Maka dia dapat tinggi. Dia seorang dapat tinggi. Sembahyang ada 100 orang, 99 semua berangan, tidak menajiskan juga. Dengan maksud semua dapat full markah penuh. Dengan sebab dia seorang. Sebab tu lagi ramai sembahyang tempat tu, lagi afdal sembahyang kat situ. Lebih 40 mungkin ada seorang wali yang bukan mengaku wali lah. Wali, dia pun tak sedar dia tu wali, kemungkinan. Maka dia sembahyang tu mantap lah sembahyang dia. Kita nak syafaat dia. Lagi ramai lagi bagus, lagi ramai lagi bagus. Kerana itulah solat di masjid yang lagi ramai lagi bagus. Lagi ramai lagi afdal, lagi ramai lagi afdal. Kerana lebih ramai berkemungkinan, berkebarangkalian yang untuk khusyuk solat yang paling mantap zahir batin ni lebih tinggi lah, sebab lagi ramai kemungkinan tu. Ada seorang cukup lah. Ada seorang dia seumpama air yang banyak, yang lain tak boleh menajiskan air yang banyak, kecuali sehingga berubah warna, bau, warna dan rasa. Berubah tu macam mana? Dah semayang pun dah salah dah, sujud pun tak sampai 7 anggota, baca Fatihah dia pun salah. Tu tak boleh cover dah. Makmum tadi kan, baca Fatihah pun salah, imam tak boleh cover, tok wali tadi pun tak boleh cover, sebab dah berubah lah. Itu maksud dia.
Bersalahan air yang sedikit. Kalau air itu sedikit, kurang 2 kul lah. Jadi najis dengan kedatangan najis jikalau tiada berubah rasanya atau baunya sekalipun. Gitu pula. Sembahyang seorang umpama air sikit. Air sikit ni kalau masuk najis tak berubah, tetap air muntah najis kan? Maksud air cicak satu je, air 1 baldi, kurang 2 kul lah, 1 baldi. Walaupun masih lagi putih, tak ada berubah langsung. Air 1 baldi tadi, kurang 2 kul lah, tak berubah langsung, tetap juga muntah najis. Macam itulah juga ketika sembahyang seorang, malaikat akan cek satu persatu. Tolak markah, satu. Tak bagi syarat. Seumpama itu. Jadi apa saja kesalahan yang dibuat, kesalahan walaupun kecil sekalipun dia ambil kira. Sedangkan solat berjemaah, kesalahan besar dia buat pun tak diambil kira. Besar yang tidak membatalkan adalah. Sehinggalah kesalahan besar dia buat sampai jadi najis sungguh. Betulkah bau warna dah rasa ataupun memang batal lah sungguh, tak boleh nak tolong dah. Barulah habis sembahyang makmum tadi. Dan demikian lagi syaitan kuat ia atas orang yang sembahyang sendirinya, tiada kuat ia atas orang yang sembahyang berjemaah. Kita umat Islam, Nabi kata ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallah illa qad istahwadha alaihimus syaitan fa alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah. Nabi kata dalam sebuah kampung yang tidak mendirikan solat berjemaah melainkan akan dipengaruhi syaitan jika ada 3 orang dalam tu. Dalam kampung tu ada 3 orang, solat asing-asing, syaitan akan makan. Dia kata kat sini apa? Sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang bersendirian. Itulah seumpamanya. Syaitan payah nak kacau kalau jemaah. Solat berjemaah syaitan susah sikit nak kacau. Boleh kacau juga, susah sikit nak kacau. Jadi Nabi beri perumpamaan lah. Ada 3 orang, masing-masing buat solat seorang-seorang, syaitan senang je makan. Tapi kalau kacau lah makan. Kalau 3 orang solat jemaah, minimum 3 orang, syaitan susah sikit nak ganggu. Itu dia kata tiada kuat ia atas orang sembahyang berjemaah. Memang kita umat Islam jadi umat yang berjamaah. Kita bermasyarakat. Kita tak boleh hidup sendiri-sendiri. Aku kau jangan kacau aku tak kacau kau. Aku nak sembahyang, nak pergi haji, nak zakat, tu je, tapi aku tak nak masyarakat. Itu bukan Islam yang sebenar. Roh Islam adalah dia mesti berjemaah dalam sembahyang dan luar sembahyang. Mesti berjemaah. Dengan jemaah tu dia jadi kuat. Kalau dia asing, dia akan jadi lemah. Dan lagi orang yang sembahyang sendiri itu tiada disurat melainkan. Tiada surat tu tiada diberi pahala lah, tiada ditulis. Ditulis melainkan barang yang diakalkan dia. Dan sembahyang dalam jemaah itu disuratkan baginya sembahyang yang sempurna jika tiada diakalkan. Ni saya kata tadi. Diakalkan tu maksud ditumpukan. Sembahyang auto, sembahyang manual tu lah. Jika dia sembahyang sendirian, seorang-seorang, berapa banyak dia khusyuk, itu pahala dia. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua tak, ketiga tak. Dia dapat pahala untuk khusyuk tu rakaat pertama je. Dia detail. Tapi kalau sembahyang berjemaah, dia tak khusyuk ke 4 rakaat, tapi ada orang lain yang khusyuk, dia dapat khusyuk 4 rakaat, pahala. Saya sebut sebelum ni kan, seumpama solat jemaah ni malaikat tulis secara borong, tapi sembahyang seorang malaikat tulis secara runcit. Macam kita nak beli borong, kita beli buah timun borong 1 guni. Dalam guni tu, buah timun kita tu ada yang straight, ada yang pahit, ada yang halus, ada yang tergemuk, ada yang panjang, ada yang kekok, macam-macam ada. Ada jenis. Tapi beli borong, bayar, bawa balik semua kira beli. Tapi kalau lah beli runcit, satu-satu pilih. Nak beli 4 biji, 3 biji, 4 biji, 5 biji. Ini nampak macam kulit hijau sangat, tak balik. Ambil tak? Tengok, ini macam lembek sikit, tak balik. Kita pilih secara runcit. Begitulah perumpamaan disebut. Malaikat akan tulis gitu. Oh, ini tak khusyuk. Oh, kat sini berangan. Oh, kat sini. Satu-satu tulis. Tapi solat jemaah, dia tengok yang mana paling khusyuk sekali, ambil lamsam. Itu maksud diakalkan, ditumpukan. Kita dah boleh ke 20? Kita boleh ke 10 minit solat, 10 minit tumpu? Oi, tak boleh lah. Hilang. Hilang, tarik balik. Hilang, tarik balik. Hilang, tarik balik. Hilang kejap. Oh, hilang 30 saat, tarik balik. Ada orang hilang terus. Hilang, tahu-tahu salam. Takbir jadi ingat Allah. Allah, ingat Allah tu sebab Allah nak niat tu. Sahaja aku kan.
Allah, ingat Allah tu semua. Akbar, terus. Tak ingat. Habis. Hilang. Tak tumpu langsung. Tahu-tahu dah salam. Okey, salam. Alhamdulillah, habis sembahyang dah. Kalau macam tu sembahyang dia seorang, zero pahala. Malaikat tulis pangkah. Zero pahala maksud dari segi penerimaan, dari segi sah tak kena qada. Itu disebut tadi. Sembahyang seorang yang diakalkan saja, yang ditulis, yang ditumpukan saja. Yang tak ditumpukan, berangan benda lain, malaikat tulis pangkah. Yang ketujuh, dan lagi sembahyang berjemaah itu tali yang disuruh kita berpegang. Tali yang disuruh kita berpegang dengan dia, yang di dalam firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Tak ada wala tafarraqu. Dia saja sampai situ kan, titik. Berpeganglah kamu sekaliannya dengan tali Allah. Tali itu syariat. Tali itu syariat lah, syariat Allah. Agama Allah boleh juga. Jadi berpegang dengan syariat. Jadi kita suruh berpegang dengan syariat ya Allah, tali Allah. Dengan antara salah satu syariat yang disuruh kita berpegang adalah solat jemaah. Solat berjemaah adalah merupakan salah satu daripada tali Allah dipanggil. Syariat yang Allah turunkan, perintahkan pada kita untuk kita berpegang. Dan kenapa yang keenam suruh buat secara berjemaah untuk dapat tumpuan. Yang ketujuh untuk berpegang dengan tali Allah. Dengan maksud masing-masing pegang tali Allah, tali yang sama, agama yang sama. Samalah secara berjemaah. Kerana umat Islam disuruh untuk melaksanakan perintah Allah semua secara berjemaah. Semua secara berjemaah. Zakat jemaah. Maksud berjemaah tu bagi zakat untuk orang miskin, tu jemaah. Mesti kena jemaah. Kita tak boleh gerak seorang. Kita umat Islam tak boleh gerak seorang. Kita mesti bergerak secara berjemaah. Tak kira warna kulit, miskin kaya, tua muda, tak kira. Solat berjemaah ni dikagumi oleh orang kafir. Dia respect, dia nak hancurkan solat jemaah ni. Yang jahat nak hancurkan. Tapi yang orang kafir biasa, dia sangat respect kat solat jemaah. Dia tak boleh buat gitu. Dia respect. Dia tengok orang datang solat jemaah sehari 5 kali. Paling kurang dia tengok maghrib. Dia rasa respect. Dia sangat respect. Sebab bila berkumpul, dia tahu akan jadi kuat. Orang kafir akan respect. Kalau satu tempat tu orang kafir tak respect kat orang Islam, maknanya kurang solat jemaah. Ataupun sikit je orang. Nisbah yang ada dengan nisbah yang solat jemaah mungkin terlalu kecil, tak sampai 1%. Maka dia akan pandang, orang kafir akan pandang itu je dengan orang Islam. Tapi cuba ramai di Masjid Temeloh Jaya solat subuh dia, masya-Allah. Penuh. Macam tu kalau semua tempat, orang kafir kecut. Kecut tu bukan maksud dia takut lagi, tak, dia respect tu maksud dia. Dia tak sibuk nak masuk dalam agama kita. Yang ni tak boleh, tak boleh. Siapa cakap? Orang kafir cakap. Kenapa dia boleh cakap gitu? Sepatutnya orang Islam kena gini. Orang kafir cakap. Apa pasal dia sibuk hal kita? Sebab apa? Sebab kita. Dia tengok kita tu dari segi antaranya solat jemaah. Tak berapa, tak cukup persen. Tak sampai 1%. Kira taman masing-masing. Cukup tak 1%? Tak cukup. Bila dia tahu gitu, tak kuat. Lepas tu dia berani cakap macam-macam. Cuba yang macam Masjid Temeloh. Tak berani orang nak cakap. Barulah kum dinukum waliyadin yang sebenar. Jadi sekerana kita umat Islam, untuk kita mudah untuk junjung perintah Allah, pegang dengan tali Allah, mesti cara berjemaah. Bila secara berjemaah, kita akan mudah. Solat tarawih 20 rakaat. Okeylah, kita ambil 8 lah. Tak boleh buat 8 rakaat dekat rumah yang bukan bulan Ramadan. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Tak payah cerita tahajud, cerita lepas Isyak. Tak boleh buat. 11 bulan tak boleh buat. Kenapa bila masuk bulan Ramadan je boleh buat? Jemaah tu lah. Ramai. Ramai tu dia akan ada satu kekuatan. Baca tadarus Quran. Jangan 11 bulan. Tak payah, tak payah tanya, dah tahu dah. Kita terus jalan aja, tahu dah. 1 bulan tu boleh tadarus. 1 bulan Ramadan boleh tadarus. Sebab ramai. Kuat tu, kita kuat kalau ramai-ramai kita bersatu.
Maka tiap-tiap orang yang lalai akan dia itu sungguhnya sangat besar ia lupa akan maslahat agamanya. Orang yang tak sungguh-sungguh lalai dengan solat jemaah, maknanya dia tak peduli tentang faedah, maslahat tu faedah yang ada pada agamanya. Kelebihan, faedah atau kelebihan yang ada pada agamanya, sunat aja pun. Dan sedikit gemar ia daripada menyungguhkan pekerjaan akhirat. Kalau bab akhirat dia tak sungguh-sungguh, tapi bab dunia dia sungguh. Maka tiada diketahui orang yang menuntut akan dunia, menanggung ia akan penat dan payah ia kerjakan yang berat, berjaga malam, ini perumpamaan, dan berpanas ia sehari, siang hari, manakala hasillah baginya maksud suku sejempul daripada labanya. Masa dulu dia kata orang yang sanggup tinggalkan solat berjemaah kerana nak kerja, dia kata kerja berat, berjaga malam, dan berpanas ia sehari. Zaman dulu punya contoh lah. Kerja tak boleh solat jemaah kerana kerja. Dia kata akhir sekali dapat suku sejempul, alah sikit je dapat untung, tapi kerja tu bukan main. Rugi tu nama tu. Niscaya lupa ia daripada menanggung akan payah-payah. Bagi dia tak ada masalah, bagi dia tinggalkan solat berjemaah tak apa, sebab nak buat kerja. Dia anggap untung yang sedikit tu macam besar. Tu kat bawah, macam ia punya besar. Ia lupa daripada menanggungkan akan payah-payah yang susah-susah dia buat kerja tadi tu, sehingga kan meninggalkan solat berjemaah dia rasa ringan. Sebenarnya tu berat, dia rasa ringan sebab untung yang suku sejempul, untung yang alahai sikit aja, tapi kerjanya banyak dan dimudahkan segala payah-payah. Bab payah pun dia rasa mudah sebab nak harta dunia punya pasal. Sedangkan solat jemaah lagi besar. Tu dia kata, dan membilangkan barang yang tercapai daripada laba dunia yang fani, yang fana. Fani tu fana, fana tu rosak lah, iaitu tuannya yang amat besar. Dia kata oleh sebab tu kenapa dia rasa tak apa tinggal solat berjemaah, kerana nak cari duit ni, nak cari makan ni. Kenapa? Dia kata sebab yang suruh tu tuan dia, yang suruh kerja tu tuan dia. Maknanya nak bagi tahu kat sini sebagai sindiran. Jika Tuhan kita Allah, kita akan dahulukan solat berjemaah. Kalau Tuhan kita harta, kita akan dahulukan Tuhan kita lah harta. Tuhan kita suruh buat, kita buatlah, dan kita tak terasa pun yang kita buat tu berat. Sindiran, kalau baca sungguh sindir, terasa lah hati. Dia sindir, dah lah Tuhan suruh buat. Tuan tu siapa? Harta. Dah Tuhan, bukan Tuan suruh buat, tak terasa berat lah. Padahal Tuan dia iaitu harta suruh dia buat tu, buat dapat sikit je untung. Dia kata okey tak apa, aku sikit untung pun tak apa sebab Tuan aku suruh. Tu sindiran. Sedangkan solat berjemaah lebih besar, tak buat. Sebab Allah bukan Tuan. Dia tak cakap gitu, sindiran. Tuan kau bukan Allah, Tuan kau harta. Sindiran tu sebenarnya. Yang ke-8, dan barang siapa tiada mengira-girakan pekerjaan ini baginya, bahawa adalah ia pada Allah dibilangkan daripada orang yang munafik. Ni hati-hati juga, sebab munafik ni dua ya. Satu munafik kafir, munafik dalam hati tu dia Islam, tapi dalam hati dia benci kat Islam. Munafik ada panggil tu. Kita jangan main ni je. Satu lagi munafik, dia ada ciri munafik. Kan ni kalau dia bercakap nipu tu, kan diberi amanah dia khianat. Maksudnya itu dia panggil munafik. Tapi munafik tu munafik Islam. Dan cuma dia ada ciri orang munafik. Munafik yang kafir sungguh ni, jadi kafir ni munafik dalam, iaitu dia Islam tapi dia munafik, dia nak rosakkan Islam. Tapi dia masuk Islam kerana nak merosakkan Islam. Apa-apa tentang Islam dia akan bantai. Itu munafik kafir tu. Yang ini bukan munafik kafir ni. Jangan masuk munafik kafir tu pula. Dalam Quran banyak cerita orang munafik masuk asfali minan nar, patak neraka, bawah sekali. Munafik, kau bercakap nipu. Bukan tu. Itu neraka lain, itu dosa lain. Itu dia panggil ada ciri-ciri munafik. Yang munafik kafir tadi munafik akidah, macam zaman Nabi dulu ada, sekarang pun ada juga, sekarang ada. Munafik dibilangkan daripada orang yang munafik. Bukan munafik akidah ya. Munafik tu ciri-ciri tu ada.
Bahkan melainkan nyata ada padanya daripada uzur yang mengharuskan meninggalkan jemaah. Lainlah ada uzur. Yang ni best. Yang ni best ni. Uzur apa tu? Pada maslahat agama atau daripada dunia. Oh, boleh juga. Lega lah. Maslahat dunia pun dikira uzur juga. Masalah dunia kenapa? Ada perkara-perkara dunia yang dia nak selesaikan, nak buat kerja rumah sebagainya, tu benda dunia. Oleh kerana ada kerja dunia, maka dia tinggalkan solat jemaah. Maka tidak boleh kita nak kata munafik. Ini cantik ni, dia jelaskan balik apa yang sebelum ni, iaitu yang kata munafik ni, yang ada ciri-ciri munafik ni, tak ada kerja apa-apa, duduk saja tapi tak solat jemaah. Yang itu. Habis kalau ada kerja kena pergi office, nasib baik, sebaik daripada dunia ni. Tu dunia lah tu, kerja. Itu dia nak taswirkan balik, nak terangkan balik yang awal-awal tadi tu. Jadi tak munafik lah orang yang kerja. Jadi sebab kerja, bos tak bagi keluar lama, tak boleh sembahyang Jumaat sebagainya, dia sembahyang munfarid seorang-seorang. Taklah dinamakan munafik, tak ada masalah. Sebab dia ada maslahat dunia. Yang munafik ni macam mana? Dia tak ada apa-apa, tengok TV je, tak ada apa, solat jemaah tak juga. Yang ni problem. Kurang-kurang ada kerja, buat-buat ada kerja lah. Buat-buat ada kerja, masak kek ke masak nasi ke, janji ada kerja, tak payah solat jemaah. Maka dia termasuk, dia dikecualikan daripada orang munafik. Sebab dia ada kerja maslahat, tapi maslahat dunia, tak ada masalah. Ni solat jemaah bukan solat tak boleh. Solat wajib. Qaul yang mengatakan wajib ambil akan seseorang sembahyang bersama-sama pada rumahnya supaya sejahtera daripada dosa. Qaul yang mengatakan wajib atau lepas makruh bagi qaul yang mengatakan makruh, dan supaya mencapai dengan pahala jamaah. Ada qaul, ada pendapat yang mengatakan wajib jika dia nak sembahyang kat rumah juga, tapi tak uzur, wajib dia tunggu kat depan rumah, panggil orang untuk sembahyang jemaah dia. Sama ada solat muaddah, solat ulangan, ataupun solat yang tak solat lagi. Tengok jiran, dah sembahyang belum? Jom. Kalau tidak, berdosa dia. Ada qaul, ada pendapat kata gitu. Jadi untuk mengelakkan jadi gitu, dia kata kalau nak sembahyang juga rumah seorang-seorang ataupun di pejabat seorang-seorang, maka ajak orang kawan untuk jadi makmum atau dia jadi imam jemaah. Itu dia maksud dia. Teruk juga tu kalau nak kena panggil orang. Yang ke-10, dan hasillah jemaah itu imam dan satu makmum. Satu imam, satu makmum. Jikalau dengan anaknya atau isterinya atau gundiknya. Gundik tu itulah dia punya hamba kan. Atau khadamnya. Gundik tu yang perempuan, atau khadamnya yang lelaki. Tak kisah siapa-siapa, janji 2 orang, satu makmum, satu imam. Dan tiap-tiap banyak jemaah, banyak afdal. Lagi ramai orang sembahyang jemaah, lagi afdal dengan sebab tadi itulah. Dan banyak pahala, lagi banyak pahala. Kerana diberi pahala dengan sebilang-bilang orang yang bersama ia sembahyang dengan dia. Berapa? Yang dah lah dapat yang paling tinggi. Kali pula berapa orang ada? 100. 27 kali 100. 27 apa? 27 pound sterling. Kali 100. 2,700. Itu dia punya dapat. Maknanya bukan sekadar dapat markah penuh walaupun dia tu tak khusyuk, dapat orang lain punya. Dah tu kali pula sebilang-bilang orang yang bersama dengan sembahyang. Betul, lagi ramai, lagi afdal. Dan bertambah labanya, dapat untung lagi. Suci sembahyangnya. Suci macam mana ni? Istimewa jika adalah imam itu orang soleh dan ahli khair dan solah. Dia bukan imam je ni sebenarnya. Dia sepatutnya imam makmum, siapa-siapa je. Termasuk imam, termasuk makmum. Kalau imam yang terbaik lah. Kalau tak imam pun makmum. Ahli, bahasa mudah kita kata tok wali ahli, orang soleh, ahli khair, ahli kebaikan, ahli solah, orang yang ahli solat, kerja solat aja. Ini tok wali lah kita kata. Sama ada dia jadi imam, mantap juga, ataupun dia jadi makmum pun no problem. Dapat kelebihan dekat jemaah itu. Yang ke-11, dan lagi disebut, saya nak habiskan je sebab kita dah bahas sebelum ni kan. Dan lagi disebut pada beberapa hadis bahawa tiap-tiap langkah yang dilangkahkan oleh hamba padanya berjalan menuntut berjemaah pahala yang amat besar, iaitu di surat 10 kebajikan dihapuskan 10 kejahatan. Ada riwayat lain kata ditambah 10.
Berjalan menuntut pahala yang amat besar, iaitu di surat 10 kebajikan dihapus 10 kejahatan, dinaikkan 10 darjat. Ada satu hadis lain ditambah darjat. Tambah lagi satu 10 darjat tambah juga. Jadi orang yang solat berjemaah, kalau langkah-langkah lah, itu yang asal lah, dia melangkah satu langkah tu dihapuskan 10 kejahatan, dapat 10 kebajikan, dapat 10 pahala dan dinaikkan 10 darjat. Itu kalau hukum asal langkah lah. Kalau naik basikal roda, kalau naik motor pusingan satu pusingan, naik kereta pun gitu, pusingan satu pusingan. Yang dari segi ni nombor 11 ni dapat pahala besar disuruh 10 kebajikan. Kebajikan ni masuk pahala dan masuk darjat, diangkat darjat. Dan saya duk perhati betul, orang yang rajin datang ke masjid untuk solat berjemaah, tak boleh dinafikan dia akan menjadi orang yang penting dalam masyarakat, kecuali dia tolak. Dia menyorok tepi tiang, low profile, itu dia yang nak. Kalau dia macam orang biasa, tiap-tiap waktu solat jemaah dia akan datang. Lagi banyak dia datang, dia akan jadi orang penting dalam masyarakat. Mesti. Mungkin jadi pengurusi, jadi orang penting lah. Jadi ketua kampung, jadi apa, dia akan jadi orang penting dalam masyarakat. Jika tak pun, paling-paling pun dia akan jadi rujukan. Apa-apa orang tanya dia. Padahal juga ustaz pun orang tanya dia. Dia akan jadi orang yang ada kedudukan. Sebab Allah angkatkan kebajikan dia 10 dan mengangkat darjat. Lain, paling-paling pun dia duduk dua orang yang tak sembahyang jemaah, orang yang sembahyang berjemaah, muka pun dah lain. Kat situ pun dah nampak dah. Nak cakap dia punya cahaya, dia punya nur, nampak lain. Orang yang tak sembahyang jemaah nampak lain. Jadi pengurusi masjid ke, jadi imam, jadi bilal, jadilah. Kecuali dia tarik dia nolak. Itu ramai orang kan, dia tak nak, dia tolak. Cuma memang kita perhatikan 10 kebajikan tu memang dapat. Satu langkah, beribu-ribu, juta-juta lah. Orang yang solat jemaah, dia akan jadi, orang akan automatik respect kat dia, pandang tinggi dia, automatik. Dan yang menanti sembahyang kemudian daripada sembahyang itu setengah daripada yang mendatangkan dirinya kepada Allah. Ini tak boleh lah, ini sembang aja. Mendatangkan tu maksud taqarrub, mendekatkan diri pada Allah, tu maksud datang. Ini tak boleh saya cakap apa lah, ni sembang aja, semua orang tak boleh buat. Macam mana yang tak boleh buat ni? Umpama ia sembahyang maghrib, kemudian ia duduk menanti sembahyang isyak. Ini kalau tak ada kuliah lah. Contoh maghrib payah kita ambil contoh subuh. Lepas sembahyang subuh, bagi salam yang kedua, terus teringat nak sembahyang zuhur. Bilalah zuhur ni? Lamanya zuhur. Baru habis sembahyang subuh. Sembahyang subuh habis 6.30, dah fikir zuhur dah. Tu kata tak boleh buat. Kita habis sembahyang subuh, lega. Sebab dah tak ada sembahyang lah ya. Lega. Macam bala, macam beban besar dah tak ada atas kepala. Hilang dah satu, selesai dah satu beban aku. Macam seolah gitu. Sedangkan lepas salam yang kedua tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus fikir zuhur. Kalau boleh sembahyang zuhur ni, sembahyang teguh ni. Tapi tak boleh lah, tak masuk lagi. Kalau boleh sembahyang zuhur, teringin-ingin nak tunggu sembahyang zuhur tu dia kata. Tapi dia bagi contoh maghrib dengan isyak. Kita bagi contoh yang tu. Lepas sembahyang zuhur, bagi salam yang kedua je, terus ingat nak sembahyang asar. Bila lah nak asar? Lambat lah asar ni. Kalau cepat sekali. Sambil-sambil tu kebun lah dulu, contoh kebun lah. Kebun tu sambilan saja. Yang sebenarnya nak tunggu sembahyang. Habis je, masuk sembahyang. Tu sembahyang waktu sembahyang jemaah tu. Sembahyang asar. Habis sembahyang, bila lah nak maghrib? Alah-alah nanti dulu, lapar perut, makan dulu lah. Makan tu sambilan. Lepas tu tunggu, dah masuk maghrib, terus sembahyang maghrib. Macam tu lah seterusnya. Jadi maknanya, dia kata kat sini, dan menanti bagi sembahyang dibilangkan dia pada Allah orang yang sembahyang. Orang yang boleh buat macam ni, dia anggap dia sembahyang 50 waktu. Sebab kita asal sembahyang kita 50 waktu. Kita boleh dapat pahala 50 waktu tau. Pahala asal boleh dapat. Ada syarat-syaratnya, tapi kita boleh dapat pahala asal yang Allah turunkan kat kita asal 50 waktu. Nabi minta diskaun sampai dapat 9 kali turun naik tu. Kalau nak dapat 50 boleh. Antara syarat-syaratnya adalah lepas je salam sembahyang tu kena ingat nak sembahyang. Satu lagi, ingat je nak adalah hati sentiasa nak.
Sentiasa ada. Macam kita dah nak kumpul, nak beli motor ke, nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, duit dah cukup. Sebelum tu duit tak cukup, kumpul, duit dah cukup. Dan boleh dah nak pergi bayar dah ni. Bila nak bayar? Minggu depan lah. Setiap saat dia ada perasaan tu kan. Perasaan macam tu. Kalau boleh buat macam tu, dapat 50 waktu sembahyang pahala. Tu dia kata. Dan yang menanti bagi sembahyang dibilangkan daripada Allah, dibilangkan dia pada Allah orang yang sembahyang. Orang yang menanti tu. Maksudnya dah salam, nak sembahyang satu lagi ni, nak sembahyang satu lagi ni, nak sembahyang asar ni, nak sembahyang asar, baru lepas sembahyang asar, nak sembahyang asar, nak sembahyang asar, dapat pahala. Maksudnya pahala apa? Sembahyang satu. Cukup je, 10 dah sembahyang. Kumpul sehari 50. Tak boleh buat. Dan orang yang duduk pada tempat sembahyang, sentiasa malaikat meminta ampun baginya dan didoakan dia hingga berhadas atau berkata perkataan yang tiada ta'aluk padanya kebajikan. Orang yang lepas sembahyang, tunggu dia ni makam lagi tinggi. Makam awliya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Lagi lebih pada tadi. Tadi bila lah nak sembahyang, bila lah nak masuk, bila nak sembahyang tu, bila nak masuk waktu, alang-alang berkebun lah kejap, alang-alang pergi kerja lah kejap, alang-alang pergi pasar lah kejap. Sebab nak tunggu sembahyang, alang-alang pergi pasar kejap. Kan? Itu makam satu. Ini makam lagi tinggi. Macam mana? Duduk kat sejadah tu je. Tak bangun-bangun. Dan dia kata kat sini, bila boleh duduk kat tempat semayang, menunggu semayang satu lagi, minta ampun baginya. Malaikat minta ampun bagi dia. Didoakan hingga dia berhadas. Malaikat akan doakan dia sehingga dia berhadas, dia ambil wuduk, dia duduk balik, sambung balik, malaikat doa. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak buat dosa. Bila tak buat dosa, doa dia bakul. Itu yang orang-orang dulu tu yang buat-buat macam ni, betul-betul yakin tu, itu yang selak sejadah ada duit, bukan cerita dongeng. Dan bukan dia kata kau tengok aku nak sembahyang okey sembahyang, okey kau cuba selak ada duit. Bukan gitu juga. Dia tak jadi gitu. Dia bukan gitu. Dia jadi tu, dia jadi natural gitu aje. Jadi semua selak ada duit. Solat bila ada duit tu? Bukan duit untuk dia kumpul beli rumah besar, bukan untuk dia nak makan. Dah habis dah, ikan dah habis, pergi beli. Mana tu duit tu? Tengok orang tu. Selak, ada duit, ambil. Siapa bagi tu? Saya pernah tengok sendiri tu. Tak apa, ada. Selak ada duit. Masa bila masuk duit kat situ? Dia bukannya, contohnya, aku sembahyang, lepas aku sembahyang adalah duit 100 bawah tu. Bukan gitu. Bohong tu, bukan gitu. Dia jadi natural. Jadi masalah je, jadi nak pakai duit je, selak ada gitu. Macam mana boleh jadi gitu? Yakinnya boleh buat ni. Makam kita makam syariat, makam kena kerja, makam maksudnya usaha ikhtiar dapat. Itu makam kita. Sebab tu kena hati-hati dengan kita punya akidah. Sampaikan usaha dapat. Akhir sekali kita kata usaha kita yang sebab tu dapat. Hilang dah Allah kat situ. Sedangkan itu cuma makam usaha ikhtiar. Makam usaha yang mana usaha tu tak memberi bekas. Itu yang kita kena pegang. Tapi sebab dah dapat setiap bulan ni, namun hilang dah Allah yang bagi. Macam kita je usaha. Mereka yang boleh buat gini 100%. Rezeki daripada Allah 100%. Dia bukan makam usaha ikhtiar. Dia lebih pada tu. Kita tak boleh nak fikir. Tak sampai tahap kita. Dan demikian lagi setelah apa dah ni? Allah. Dan demikian lagi setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita akan dia duduk ia pada saf awal dan memenuhkan dia, meratakan dia kerana besar fadilatnya. Antara orang yang jaga sembahyang duduk saf awal. Sekarang tak boleh buatlah jarak-jarak. Maka yang terlebih muakkad dituntut itu berjemaah pada sembahyang Jumaat. Ni dia sendiri nak bagi tahu sembahyang paling afdal sembahyang apa. Solat jemaah yang paling afdal pertama sembahyang Jumaat kerana fardu ain. Kedua kerana wajib aini. Kemudian solat berjemaah pada subuh. Pada sembahyang subuh, solat jemaah subuh. Detailkan lagi, subuh pula ada subuh Jumaat paling afdal, subuh-subuh yang lain duduk nombor 3. Dan pada Isyak, nombor 4 Isyak, afdal solat jemaah. Pahala besar lah maksudnya. Yang kemudian Asar, kemudian Zuhur, kemudian Maghrib. Itu turutan solat jemaah. Pertama solat Jumaat, yang kedua solat subuh Jumaat, subuh pagi Jumaat, kemudian subuh yang lain, kemudian Isyak, kemudian Asar, kemudian Zuhur, kemudian Maghrib. Solat jemaah. Yang mana paling ramai? Yang Maghrib, yang paling last. Itulah kita.
Maka apabila ni dah hujung dah ni. Ini kita tak masuk hari tu. Maka apabila kita ketahui daripada kejahatan orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah, ketahui daripada kejahatan, bukan motor jahat, bukan kerugian dia tu lah, benda lebih boleh dapat, dia buat main-main aja, seumpama dapat kejahatan lah, tapi bukan dia jahat. Orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah daripada janjian yang amat sangat istimewa pula, sebab janjian banyak sangat tapi tak buat juga. Istimewa pula orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah disuruh perang dan bakar rumah, macam cerita tadi, disuruh perang dan bakar rumah dan barang sebagainya. Mengikut cerita Nabi nak bakar, bukan suruh bakar, nak bakar, menandakan benda tu berat. Buatlah rotan, kan? Nak rotan, buat cakap nak rotan, nak bagi tahu perbuatan tu besar. Kalau tidak rotan, tapi tak rotan pun. Kalau rotan tu makna besar sungguh tu. Ni buat baut. Buat. Ada yang jangan buat. Tu sekarang nasihat. Maknanya salah tu salah kecil. Besar sikit, buat rotan. Salah lagi besar, rotan terus. Itu lagi besar. Jadi yang ini tak sampai tahap rotan, tapi nak rotan dengan maksud disuruh perang dan bakar rumah. Disuruh perang maksudnya niat nak bakar tu dan barang sebagainya. Maka yang terlebih keji dan jahat orang yang meninggalkan dia sembahyang Jumaat. Lagi teruklah kalau solat berjemaah pun Nabi nak bakar. Solat berjemaah biasa ni, Nabi nak bakar rumah dia, solat Jumaat bakar teruslah, sebab fardu ain. Sebab lagi teruk, kerana ia setengah daripada fardu ain yang muwafaqat jumhur ulama. Solat Jumaat ni, solat Jumaat haram dan dosa orang yang meninggalkan dia solat Jumaat tadi, kerana sabda Nabi, man taraka thalatha juma'in min ghairi udhrin taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa meninggalkan 3 Jumaat daripada ketiadaan uzur, niscaya dimeteri Allah atas hatinya. Teri ya. Maksudnya teri ya. Paku lah. Habis hati tutup. Yang orang Melayu panggil apa? Hati hitam gelap lah. Tak sembahyang Jumaat 3 kali apa? Munafik lah. Kita panggil munafik kan. Dia sebenarnya bukan gitu. Tak sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut, dimeteri. Allah tutup hati dia. Allah tutup hati dia. Dan jangan salah faham, bukan maksud 2 tak buat, kali ketiga buat maka hati dia tak tutup, terbuka balik. Bukan maksud itu. Maksudnya tak 3 kali berturut-turut, maka betul Allah akan meteri hati dia, dengan maksud tutup hati dia untuk dapat kebaikan. Habis kalau sekali tak pergi, tak tutup juga, tapi berdosa. Tutup berdosa. Yang kedua tutup berdosa. Yang ketiga teri terus. Jadi maksudnya itu dia dari segi bukannya ramai orang salah faham. Dia kata tak apa 2 kali baru. Bukan, salah. 2 kali pun dosa besar, sekali pun dosa besar. Cuma tutup sikit lah kot, kurang sikit. 2 kali berdosa besar, 2 kali berturut-turut tak pergi solat Jumaat, tutup lagi, banyak lagi tutup, 3 kali teri terus. Tu maksud dia. Ada orang macam budak-budak belasan kan, dia kata baru 2 kali ustaz tak pergi. Tak munafik lagi, dia orang panggil istilah munafik. Samalah maksudnya kan. Tak munafik lagi, 3 kali baru munafik. Jadi 2 kali tak pergi, sekali pergi. 2 kali tak pergi, sekali pergi. Mana gitu? Bukan gitu, bukan maksud gitu. Dan ditanya orang akan Sayyiduna Abdullah bin Ibn Abbas daripada seorang lelaki berdiri malam dan puasa siang hari. Malam berdiri malam maksud tahajud, siang puasa. Dan tetapi tiada hadir akan Jumaat dan jamaah. Yang Jumaat tu memang habislah, memang kita tahulah sembahyang Jumaat kan. Ni kita ambil yang jemaah, solat jemaah. Maka jawabnya ia dalam neraka. Dia pukul rata lah Jumaat dan jemaah. Tapi kalau orang yang Jumaat pergi, jemaah tak pergi, kan khilaf tadi. Cuma kalau pukul rata, orang yang tak sembahyang Jumaat, tak sembahyang jemaah, neraka. Gitu maksud. Dan lagi sabda Nabi, man tarakal jum'ata thalathan, ni lain pula, min ghairi uzrin faqad nabadhal islama wara'a zahrih. Barang siapa meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali, tiada uzur,
maka senya telah melontar Islam di belakangnya. Dia telah, ni Islam, contoh dia bawa Islam, balik kat belakang. Maksudnya orang tak ada agama, yang tinggal solat Jumaat 3 kali. Kenapa dibincang pasal ni sebenarnya? Kerana kita akan bincang akan datang berkaitan dengan solat Jumaat. Jadi dia saja dia cerita solat Jumaat, masuk solat Jumaat sikit. Lepas ni akan datang, kita akan bincang bila je? Esok, malam esok solat Jumaat. Solat Jumaat macam-macam solat Jumaat. Solat Jumaat ni saya tak baca macam tadi lah, syarah panjang lah, baca sebagai sebab kita tak lalu lagi, yang tadi dah lalu. Jadi siapa nak lebih detail lagi, lebih kurang dalam 3 jam. Syarahan tadi ada 16 kan? 16 perkara tadi, lebih kurang 3 jam ada dalam YouTube, tengok live Al-Amin yang tu saya buat online lagi tu. Yang tadi tu sekadar nak cari feel balik, masuk gear balik. Ambil momentum, wallahu alam. Tangguh dulu. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alladzina amanu wa amilus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.